ya, dan ada pasar sehari lah kita panggil. Apa kita? Alhamdulillah. Lebih dia sikit iaitu dia belajar, dia mengajar lebih daripada pukul 8.30 lah sampai pukul 10.30. 2 jam. Jadi hampa bertengok kita hampa rasa aku nak tiru tak? Nak tiru. Jadi kita hari ni pun insya-Allah hampa wayak dah pada kawan. Kita nak tambah satu lagi pelajaran hari ni. Tidak hari ni lah. Hari Jumaat begini. Kita dah tengah susung guru yang kedua. Hampa tu insya-Allah lagi tubuh sihat. Membagi sokong. Dan guru lain yang akan tambah kelas lagi di sini. Lepas pada hampa ni kau belum pada hampa akan timbang lah. Akan belajar sejarah Islam, misalnya fiqh, dan fiqh kita ni boleh jadi kita akan muka tidak fiqh biasa lah, fiqh al-madhhabul arba'ah ke, atau fiqh al-ibadat ke, fiqh zakat ke, fiqh iqtisad ke. Fiqh ni, fiqh mana faham, kita sendiri duk faham sejuk je fiqh syafi'i, sedangkan semua ilmu ni fiqh ke, fiqh hadis, fiqh ibadat, fiqh peperangan, fiqh perdamaian, fiqh pentadbiran, fiqh sirah, fiqh. Jadi benda lagu ni perlu kita kemukakan supaya fikiran kita ni beri sikit, tidak kerah kejut, tidak beri pun tak siapa pecah, dan tak siapa kopi kat tak ada bikar kubiran tak. Beri Islam ni dia beri, tapi ada bikar dia, ada lingkaran dia. Jadi benda begitu insya-Allah kita akan kemukakan hari Jumaat ini supaya dia mau mari jauh. Tentulah tak buat hati ngaji sementara, kadang-kadang tubuh tak sihat. Ngaji ada setengah jam 40 minit lagi lah. Ya ambo ni kau tua, tidak kau muda tu. Jadi sebab tu kita kena fikir bagaimana cara nak ambil manfaat hari Jumaat ni supaya ilmu Islam dapat disebar dalam lingkar yang lebih luas. Ambo tafsir ambo sebut ni pun ambo rekam dapat dengan pengkohnya, dengan apa sastra Arabnya, dengan sejarahnya. Tapi baiklah kita lengkap beri kepada guru lain, kita bergilir-gilir, kerana kebanyakan tenaga pengajar kita di Kelantan tiap-tiap hari Jumaat tu ada kuliah dia. Jadi kita nak cabut hari sini, nak tukar dengan orang lain ke perkara senang. Kita buat jadual lebih kurang dalam sebulan lagi kita pun insya-Allah kita akan lancarkan kuliah baru, mengandungi dua kelas, kita panggil 2 kuliah pagi Jumaat insya-Allah. Kawan kita nego sokong lah tak ada gitu. Mari jauh dua barang mentah. Jadi insya-Allah kita bergutakan. Yang keduanya depan ambo ni ada sebuah buku baru. Nama dia Keajaiban oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ditulis oleh seorang nama Muhammad Azhar bin Abdullah, MA Syariah Universiti Melaya, BA Syariah Universiti Azhar. Ambo baca roti gelar ya. Dan benda yang ambo baca tu, sekadar ambo baca tu nampak serupa di antara yang ambo sebut 2 minggu lepas mengenai maulud. Maulud ni ambo sebut hari itu tak ada zaman Nabi. Maulud yang kita buat tak ada zaman Nabi, tak ada zaman sahabat, tak ada zaman tabi'in. Itu kira-kiranya 200 tahun lepas Nabi meninggal dunia. Dan ambo bawa kitab nah supaya dia tak terkejut sangat. Bawa kitab tua kita panggil, bawa I'anatul Talibin Syarafatul Ma'in. Disebut di sana bahawa benda ni berlaku di zaman Malik Muzaffar. Dan tuan kitab ni pun ada sebut sejarah tu. Benda ni berlaku zaman Malik Muzaffar, iaitu seorang raja di Irbil, macam-macam nama. Irbil ni di Iraq. Raja Iraq Irbil itu dia bila dia dikepung oleh golongan Salibiyin, oleh puak-puak Inggeris ni, dia serang Islam ni. Dalam 1000 tahun lebih dulu. Inggeris ni musuh Islam. Kalau kita duk rasa saing tu, kita tak cerdik kita, dia ni musuh Islam. Kita tak ada musuh mana dengan dia, kerana kita nak tegak Islam. Kerana Islam ni agama akhir zaman. Agama hak dulu pada ni Nabi Isa bawa, Nabi Musa bawa, habis dah tempoh dia. Sepau ubat biasa bila kita beli ni, ubat ni guna untuk sekian-sekian tahun. Bila habis tahun ni, habis dah tempoh dia, guna pas semua sekali. Jadi Islam ni agama akhir zaman. Agama dulu semua dihabiskan, tamatkan oleh Allah sendiri. Sebab tu jadi tuan-tuan semua yang nak
baca nak beli buku ni, ada dapat jual kedai tu. Goluan ni pun ada RM2.5 ada jual sini, jadi tuan-tuan semua boleh belilah. Cuma bahasa yang digunakan ini bahasa itu sikit lah, bahasa ambo orang kampung ni payah nak payah sikit, bahasa persuratan, bahasa baku ke berapa kita panggil tu. Orang muda-muda perlulah baca buku banyak supaya modal ni banyak. Bila modal banyak, kita boleh supply, boleh ajar pada masyarakat sekalian. Itulah dua perkara yang perlu disebut dulu pada kita. Baiklah, sekarang kita masuk pada pelajaran kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina nafaqu yaquluna li ikhwanihim alladhina kafaru min ahli alkitabi la in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum wa la nuti'u fikum ahadan abada wa in qutiltum lanansurannakum wallahu yashhadu innahum lakadhibun la in ukhriju la yakhrujuna ma'ahum wa la in qutilu la yansurunahum wa la in nasaruhum la yuwallunna al-adbar thumma la yunsarun la antum ashaddu rahbatan fi sudurihim min Allah dhalika biannahum qawmun la yafqahun la yuqatilunakum jami'an إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. Alam tara ilal ladzina nafaqu, adakah kamu tidak lihat, tidak mengerti pada golongan munafik? Yaquluna li ikhwanihim alladzina kafaru, golongan munafik ini berkata kepada saudara-saudara mereka yang kafir, min ahli kitab, daripada ahli kitab. Dia katanya la in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum, kalau kamu semua ni ahli kitab yang kafir ini dihalau keluar oleh Muhammad, dan nakhrujanna ma'akum, tetap kami akan keluar bersama kamu, wala nuti'u fikum ahadan abada, dan kami tidak akan taat mengenai isu kamu ni seorang pun sampai bila pun. Wa in qutiltum lanansurannakum, dan kalau perlulah Muhammad memerangi kamu, tetap kami akan tolong dan sokong bantu kamu. Wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Allah menyebut pada Nabi kita, ya Muhammad, aku bersaksi bahawa mereka itu semua pembohong, pelawak semua. La in ukhriju la yakhrujuna ma'ana, iaitu aku beri jaminan padamu bahawa kalau mereka itu dihalau keluar pun, maka puak-puak munafik ini tidak akan keluar bersama mereka, tak serupa dengan janji dia. Wala in qutilu la yansurunah, dan kalau mereka diperangi olehmu pun, puak-puak munafik ini tidak akan tolong mereka sebagaimana janji tadi. Wala in nasaruhum la yuwallunna al-adbar, kalau pun mereka tolong pun tolong separuh jalan, mereka akan lari bui belakang pada musuh, lari. Thumma la yunsarun, pada itu dia mereka tidak lagi ditolong. La antum asyaddu rahbatan fi sudurihim min Allah, sesungguhnya hai orang Islam, hai orang mukmin, lebih lagi sangat-sangat ditakuti kamu
sesangat ditakuti, lebih dalam hati perut mereka lebih pada Allah. Mereka takut kemung ni lebih pada takut kaku. Golongan munafik. Zalika bi annahum qaumun la yafqahun. Pucanya kerana mereka itu golongan yang tak erti hidup. La yaqatilunakum jami'an illa fi quram mahasar. Waktu tu kalau dia perang denganmu pun dia tidak akan memerangimu kecuali dalam kubu-kubu yang kukuh. Atau min wara'i judur, atau di sebalik dinding-dinding kukuh, dinding-dinding tebal. Ba'suhum bainahum syadid. Sesungguhnya hati perut perbalahan mereka di kalangan mereka sendiri itu teruk. Tahsabuhum jami'a. Kamu tengok mereka itu nampak bersatu, wa qulubuhum syatta, tapi hati perut mereka berbelah bagi. Dzalika bi annahum qaumun la yaqilun. Pucanya kerana orang ni tak ada akal. Nampak ya tua tapi tidak akal balik. Subhanallah. Ayat yang kita baca hari ini adalah sambungan daripada ayat dulu mengenai dengan cerita cara Nabi kendali kawan-kawan dia, sama ada kawan jauh atau kawan rapat. Jauh, dekat, rapat tak rapat ni bukan kira negeri-negeri. Kalau kita kata ni negeri luar, kita dan timbul sebut ni negeri luar. Singapura negeri luar, Indonesia negeri luar, negeri asing, bangsa asing. Indonesia bangsa asing, Singapura negeri asing, Thailand negeri asing. Itu mengikut istilah kita dah. Zaman Nabi tak ada cerita asing, cerita dalam tak ada. Semua manusia di muka dunia ni adik-beradik. Sama-sama bapa pada Adam, sama-sama ibu pada Hawa. Maka semua manusia ni kira adik-beradik. Cumanya ada adik-beradik hak berjuruh, hak baik, dan ada adik-beradik bela katakan. Hak tak betul. Ini masalah. Sebab tu daripada asing tak asing ditukar jadi munafik, kafir, mukmin. Tuhan bagi manusia tiga ya. Tak kira Melayu, tak kira Arab, tak kira Cina, tak kira berapa, dia bagi tiga ya. Allah bagi tiga. Allah ni tukang yang buat manusia. Engineer, mekanikal yang membuat manusia ni Allah. Allah bagi manusia ni tiga. Tak kira Melayu, tak kira siapa, iaitu hak setia dengan Allah dia panggil mukmin. Cina kau dia ni, Arab kau dia ni, Melayu kau dia ni, orang asli kau, asalkan hak setia dengan Allah luar dan dalam, maka dia panggil mukmin. Putih kau, hitam kau, kaya kau, miskin, tak kira, asalkan hati perut dia serta tingkah laku dia luar ni molek, mukmin. Satu lagi hak jenis tak dengar kata langsung, hak bela sungguh, hati perut perhuduh, apa yang tak pandai serang pada aku, luar pun tak ada nampak contoh bahawa dia ni setia dengan aku. Hak dia panggil kafir. Tak kira Melayu, tak kira Arab, tak kira siapa saja pun dia tak setia dengan Allah, dia panggil kafir. Hak duduk atas masjid kau, duduk di parlimen apa ni, duduk di kebun ke mana pun, asal tak setia dengan dia, kaya kau, intelektual kau, berapa, kafir. Selagi kita panggil hak bulu-bulu, bahasa muka dua, lidah cabang berapa ni, duduk sekali dengan orang Islam, nampak rupa Islam. Duduk sekali dengan kafir, minum arak, terdarah, macam-macam benda. Hak ni dia panggil munafik. Tak kira Arab kau dia tu, tak kira Melayu kau dia ni, hak berserban kau, hak janggut kau, berjubah kau, hak pakai topi, hek kau, cepiau kau, berapa semua sekali, hak bahasa muka dua, lidah cabang ni munafik. Benda ni para hadirin semua, benda yang kadang-kadang kita muhayat tak rajin, setengah-setengah orang tak rajin sebut, tak rajin bincang, tak fikir dalam kepala kita, tak bincang perkara iman, kufur, nifak. Ada setengah orang tu orang muhayat tak rajin bincang, aku ni mukmin kau, munafik kau, kafir kau. Kadang-kadang setengah orang tak bincang langsung. Sedangkan benda ni menjadi tajuk utama dalam Quran. Dalam Quran dia tajuk utama manusia ni mukmin, kafir, munafik. Kita lendik sibuk dengan Melayu, Cina, orang asing, orang luar, orang kaya, orang miskin, orang pandai, orang tak pandai. Ini sebutan kita sehari dua lah. Sehari dua, setahun dua, mulut cakap mulut baik, khabar baik, apa kita panggil, dia sibuk dengan kita orang Melayu, kita orang Cina, dia tu orang Cina, kita orang Melayu, dia tu Arab, dia tu Indonesia. Mukmin, kafir, munafik ni kadang-kadang tak terlintas kata kita menjadi tajuk penting. Sedangkan Allah Ta'ala sebut dalam Quran, innal ladzina amanu, ada
innal ladina kafaru, ada apa nama ni, wa minan nas man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa bahum mu'minin. Ada setengah orang ni sebut amanna asyhadu an la ilaha, tapi tak beriman pun, munafik tak panggil. Jadi ayat ni sebut alam tara ila alladhina nafaqu. Muhammad, mu tengok ke tidak pada golongan munafik? Satu isu besar dalam Quran ialah tiga perkara tadi: manusia mukmin, manusia munafik, manusia kafir. Jadi oleh demikian, orang nak percaya tak saya percaya dia punya pasal. Tapi kita sebagai orang Islam yang baca Quran, dalam sembahyang pun baca Quran, luar sembahyang pun baca Quran, tengah malam, tengah hari baca Quran sebagai tanda orang Islam, kita kena ingat tajuk utama Quran ini dalam membicarakan manusia ialah mukmin, kafir, munafik. Masalah sakit demam ke, masalah sakit buah pinggang ke, itu tidak payah Allah Ta'ala rayak ke Nabi Muhammad. Nah, kerana kita ni ada otak tu. Otak kita, hati perut kita tu yang beri pandai dan nak mikir masalah sakit demam kurang ke, puru ke, sakit pinggang ke, sakit buah pinggang ke, pandai otak. Ada pun hak tak pandai otak ni lah Allah Ta'ala tolong rayak melalui Nabi Muhammad SAW. Itu masalah pupur ni, pak munafik. Jadi kita perlu pada doktor dan kita juga perlu pada Nabi Muhammad SAW. Sama-sama mustahak. Doktor kita mustahak untuk beritahu pada kita keadaan kesihatan kita, dan Nabi Muhammad beritahu pada kita keadaan ni, kita ni mukmin ke kafir ke munafik. Satu. Yang keduanya masalah kataan alam tara. Amos sebut hari itu dalam Quran ni ada alif lam mim. Alif lam mim ni ada masa kita baca alif lam mim macam pada ayat mula-mula Quran, ayat alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi. Ada tempat lain alif lam mim juga, tapi tak baca alif lam mim, orang baca alam. Macam ayat ni alif lam mim, tapi orang tak baca alif lam mim tara, dah orang baca alam. Alam. Dia benda-benda gini berlaku banyak dalam Quran. Tulisan serupa, bacaan lain-lain. Dengan sebab tu yang sebut hari tu, Quran ni kena baca, kena mengaji sendiri dengan guru. Syafawi kita panggil, musyafahah. Dari mulut ke mulut. Kita tengok tok guru baca, kita tengok mulut dia. Dia mucung ke, dia buka ke, dia katuk ke, dia lidah sikit ke. Itu kena tiru belakang. Macam dad, ada ba, ada mim. Ba huruf syafawi, dia panggil huruf tutup mulut. Tapi mim tutup mulut juga, tapi luar sikit. Ba ni dalam sikit. Jadi benda-benda begini perlu kita tengok mulut tok guru. Jangan kita tengok Quran, mulut tok guru jelek tak tengok soal sudut tengok. Itu tak kena. Jadi sampai bila pun tak sama masalah. Tengok Quran, dia perhati mulut tok guru. Dia katuk mulut ke, dia buka sikit ke, izhar, ikhfa, idgham. Ni ada cara-cara dia yang tak ada dalam bahasa lain. Dalam bahasa Melayu tak ada ilmu tajwid. Dalam bahasa Inggeris tak ada ilmu tajwid. Dalam bahasa Cina tak ada ilmu tajwid. Hanya ada dalam Quran saja. Supaya kita orang yang tidak Melayu, tidak Arab ni, Melayu baik, Cina baik, India baik, bila baca Quran kita baca secara tajwid, secara serupa dengan hak Nabi Muhammad baca, dan Nabi Muhammad baca serupa dengan hak Jibril baca, Jibril baca serupa dengan hak diambil daripada Allah Subhanahu Taala. Ini kerja kita orang Islam punya cermaknya Islam ini. Start daripada baca Quran tu ada ilmu dah. Jangan kira hadis lagi. Hadis tu banyak lagi. Kenuh dia ada asma'ul rijal, ada rawi, ada sahih, ada dhaif, ada gharib, ada musyarif. Terlalu banyak lagi cerita. Jadi kita main-main gitu akhirat gelap jumpa gerah lah. Satu. Yang keduanya alam tara. Satu ayat ni sebut alam tara. Dan kita jumpa juga dalam surat Qadar kita, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Banyak lagi alam tara. Tara Arab panggil fi'il dharib. Orang mengaji ilmu nahwu dia panggil mengaji sastra Arab, tara ni fi'il dharib. Madi dia ra'a yara masuk ta khitab tara. Mari lam dhamir amal jazam buaya tinggal ra sepatah. Alam tara. Ra'a yara ni makna tengok pun ada, makna mimpi pun ada, makna perhati pun ada. Ra'a yara, ra'a makna tengok, makna perhati, makna faham. Apa nama ni, gitulah. Alam tara di sini makna adakah kamu tak tengok,
Tengok siapa? Pada golongan munafik yang berkata pada saudara dia hak kafir. Hak ni sah dan Nabi tengok. Kerana benda ni berlaku depan mata dia. Nabi duduk di Madinah. Maka siapa di Madinah timbul golongan baru yang tak ada di Mekah. Waktu di Mekah orang ni hanya mukmin kafir je. Hak sokong Nabi betul-betul tu, walaupun kena kena, walaupun kena tindah, kena tindih pun hak sokong Nabi sokong sungguh. Maka orang tu dia panggil mukmin. So tu hak lawan sungguh. Macam Abu Jahal, Abu Lahab, gapo semua ni puak-puak ni puak-puak kafir lawan sungguh. Tu kata tikah lakunya, tipunya lawan Nabi, maka tu terang kafir. Bila Nabi siapa dia Madinah? Ramai penyokong Nabi. Hak mari di Mekah pun kau ramai, makan sari, makan ramai. Hak di Madinah dah pun ramai dah mukmin. Hak Nabi kempen orang ni waktu Nabi jumpa di Padang Mina. Waktu tahun sekali orang Arab pergi buat haji. Kerana haji ni yang disebut semua tidak berlaku zaman Nabi Muhammad dah. Berlaku zaman Nabi Ibrahim lagi. Tak berapa ribu tahun lagi tu lagi. Orang Arab ni tiap-tiap tahun pergi ke Mekah lah buat haji. Jadi oleh yang demikian, waktu orang-orang haji seluruh Arab ni berhimpun di Padang Mina untuk melontar jamrah, Nabi kita ngemping. Kalau dulu ni kita panggil naik rumah ke rumah, turun rumah, naik rumah, turun rumah, naik rumah. Di negeri Arab tak ada rumah, ada khemah ya. Daripada sebuah khemah ke khemah lain, daripada sebuah khemah lain. Nabi kita jajak khemah ni memperkenalkan dia. Ana Muhammad Rasulullah. Aku ni Rasulullah. Hak mana terima. Termasuklah setengah daripada orang Madinah. Yang Madinah ni ketika tu dua puak, dipanggil Aus dan puak Khazraj, keturunan ni. Kalau kita kata Melayu, Cina, India. Di Kelantan ada Melayu, ada Cina, ada India. Golongan Aus ni, golongan Khazraj ada terima, ada tak. Jadi hak mana terima ni lah. Orang ni balik-balik ke Madinah ngepeng. Orang zaman itu kita panggil dakwah, dan kita panggil ngepeng. Hak tolong ya dakwah ngepeng. Balik ngepeng. Gege. Nak menyapa ke tahun depan ni ramai dah. Penyokong-penyokong Islam jadi kempen oleh orang jumpa dengan Nabi di Padang Mina. Tahun depan ni ramai lagi orang daripada Madinah pergi ke Mekah buat haji, makan ramai. Golongan ni bila balik ke Madinah pula kempen pula. Buat cawangan sana, buat cawangan sini, buat kawasan sana, kawasan sini. Dan Nabi kita ni antara benda yang dia buat di Padang Mina ni, dia lantik orang. Lantik ketua, dia panggil Naqib. Mung jadi ketua kawasan ni, mung jadi ketua cawangan. Itu nuqaba masyhur. Bakhlala ni golongan Islam di seluruh dunia menggunakan perkataan Naqib, nuqaba untuk ingat balik sejarah Nabi kita Muhammad 1400 tahun dulu sallallahu alaihi wasallam melantik orang-orang tentu ni untuk menjadi Naqib, ketua cawangan, ketua kawasan. Jadi bila Nabi siapa dia ni ramai dah orang yang menyokong Nabi, termasuk hak di Madinah baik, hak mari di Mekah baik. Ketika tu bila hak kafir Islam muka ni duk lawan Nabi Muhammad ni, nak kafir juga mulai takut. Kan ramai penyokong Muhammad ni tak lihat main, jelek kata ahli kita. Gopok dia ramai. Di Mekah itu walaupun tanah air dia tak ramai. Jadi hak lawan sungguh. Di Madinah ni mulai bulu-bulu dah. Hak bulu-bulu ni dia panggil munafik. Munafik mana kita sebut itu munafik ambil daripada perkataan nafaq. Dalam bahasa Arab ada perkataan nafaqah. An-nafaq. Nafaq maknanya lubang bawa pasir. Bawa pasir ni sejenis binatang yang dia buat rumah dalam tanah, tapi dia buat lubang dua. Lubang tubik, hak dia tubik cari makan so. Lubang hak dia lari daripada musuh besar. Dia dua lubang. Bila kucing ambak dia, anjing ambak dia, dia masuk ke lubang. Kawan duk tunggu celah lubang rupa dia tubik dah ke lubang lain. Orang munafik ni jadi muka dua ni. Jumpa dengan orang ni, gitu. Jumpa ni, lagu tu. Ni pokok bawa pasir lah kan. Dalam Arab pun banyak munafik, khasnya dia lah kepala pengat. Dalam Melayu lah ni pun banyak hak gini bawa pasir juga. Jumpa puak ni, jumpa orang Islam lagu ni, jumpa orang puak nasionalis lagu ni. Di puak-puak ni Muhammad, mu tengok kau tidak pada golongan munafik ni yang berkawan rapat dengan saudara dia orang kafir. Tengok cara Nabi, cara Tuhan ibarat li ikhwanihim. Alam tara alladhina nafaqu yaqulu li ikhwanihim alladhina kafaru min alkitab. Mu tengok kau tidak pada golongan munafik yang berkata gotu gani pada saudara dia hak kafir daripada ahli kitab. Artinya puak munafik ni dengan puak kafir adik-beradik.
Tak kira Arab, tak kira Melayu, tak kira bakal Said, kau duduk Mekah, kau Madinah, kau duduk Kota Baru, kau mana sekalipun, kalau munafik, adik-beradik kau kafir. Kita nak kata gua nak kata. Tapi benda itu pada Quran. Quran meletakkan manusia ni ada 3. Mukmin, kafir, munafik. Walaupun 3, hakikatnya 2 ya. Kan hak kafir munafik adik-beradik. Dia berasa aku tidak dia adik-beradik, dia punya pasal. Tapi akhirat kalau aku ada 2 ya. Syurga bagi mukmin, neraka bagi kafir dan munafik. Nak cari so lagi neraka pun dak, syurga pun dak, cadai pada munafik dah, aku tak buat. Projek aku 2 akhirat kalau. Syurga aku buat orang mukmin. Tak kira dia ni Cina ke asal dia mukmin, tak kira orang asli ke, tak kira Afrika ke, tak kira apa asal dia mukmin, aku boleh syurga. Hak bulu-bulu hak terang-terang lawan aku, bulu-bulu hak panggil buat pasal muka 2 cergas caban, aku boleh neraka. Hak kafir pun aku boleh neraka, hak munafik. Innallaha jami'ul kafirin wal munafiqina fi jahannam jami'a. Dalam ayat yang tersebut, aku pun hak kafir sekali hak munafik, sekali belaka. Tindih pen ni rasa dia. 2. Yang 3-nya alam tara ni puan sebut tadi makna dia 2 lah. Adakah kamu tak tengok dan adakah kamu tak faham. Hak ni dengan sebab benda ni kih ni isu ni berlaku depan Nabi, maka kita boleh kata alam tara ada kamu tak tengok benda berlaku depan mata. Tapi dalam surat kadang ada satu surah, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Tak faham. Ayat ni cerita kisah gajah. Askar gajah pergi langgar Mekah, tujuan nak ambil Kaabah ni buat balik ke negeri dia, Yaman. Ada seorang gubernur Yaman, seorang raja lah kita panggil, raja di negeri Yaman. Apa nama ni, dia duk fikir-fikir negeri kita ni, kalau boleh ambil Kaabah hok duduk di Mekah ni, buat hari sini ramai orang mari negeri kita ni sebagai pelancong. Bila mari sini ramai tak, dia beli, dia berjual, dia duduk sini bulan-bulan, maka ekonomi kita kukuh. Teori itu pakhlala ni pun kita guna. Teori law ni orang panggil industri pelancongan. Bagaimana cara negeri kita ni boleh ramai-ramai mari melancong kau, mari menego kau, mari mengaji kau, mari mengajar kau, mari buat kilang kau, dengan tujuan supaya kukuh ekonomi kita. Hak tu law je, hak berlaku beribu tahun dulu, hak kita pakai law. Jadi raja Yaman disebut nama Abraha. Abraha duk mikir negeri kita ni supaya ekonomi kukuh. Sebab kita kena ajuk orang, kempen orang supaya mari negeri kita. Jadi kita duk tengok orang Arab, seluruh kepulauan Arab ni pakat pergi Mekah berlaku sekali setahun. Banyak pitih dia bawa, jual beli, menego, jadi ahli perak ramai. Kerana Mekah ni pelancong ramai, hajinya ramai, pakhlalan, menyebabkan dia fikir pokok dia, menteri-menteri dia bila kita kerah pasukan askar tolak daripada Yaman. Pakhlalan negeri ni nama Yaman, pergi negeri Mekah. Ketika tu Nabi tak beranak lagi, Nabi tak ada lagi negeri Mekah. Ketika tu datuk bandarnya namanya Abdul Muttalib, tu bagi Nabi kita Muhammad SAW. Itu dia pergi ramai ashabul fil. Quran panggil alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Muhammad, ada kamu tak tengok pasukan gajah yang pergi ke Mekah nak ambil Baitullah, buat balik ke negeri dia supaya semua Arab jadi haji negeri dia dan ekonomi dia kukuh. Kamu tak tengok ke tak? Jadi kita mikir tengok lagu mana moga Nabi tak beranak lagi. Nabi tak beranak lagi ketika tu. Sebab tu kita baca dalam sejarah Nabi beranak tahun Amul Fil, tahun gajah, tahun gajah. Pok kita kelantan sebut tahun buah besar, tahun buah merah, tahun ribut besar. Ni zaman hari tu orang tak ada kalender lagi. Kita ipik sejarah tarikh kita ni pada buah besar, buah merah. Gapo perang tu janggut, perang Jepun. Ini hanasan sejarah. Zaman kita zaman hari tu lah ni orang tak sebut dah. Kerana orang ingat tahun 90, tahun 200, 2000 berapa, orang tinggal habis sejarah. Jadi zaman hari tu belum ada kalender lagi ni. Arab sebut Nabi Muhammad beranak Amul Fil, tahun gajah. Hari tu ketika askar gajah daripada Yaman pergi ke Mekah dengan tujuan nak ambil
Baitullah bawa balik ke Madinah ni, Nabi tak beranak lagi. Bila-bila tak beranak pun Tuhan kata alam tara, ada kamu tak tengok? Kita kata tengok bukan engkau tak beranak lagi. Sebab itulah tara di sini bukan makna lihat, makna perhati kau mutahu, mengerti kau tidak. Jadi orang panggil tara ilmiah, tidak tara ru'yah. Tara makna tengok pada macam ayat ni, dan tara makna perhati kau tidak, faham kau tidak. Itu macam ayat alam tara kaifa. Jadi ketika tu Tuhan guna alam tara kaifa ni kan, jadi ketika tu terjemah tak kena terjemah adakah kamu tak tengok, tak kena lah, kena terjemah lagu lain sikit. Terjemah ada kamu tak perhati, tak faham. Perhati lagu mana? Apa dia wayak? Kalau kita jawab, kalau kita soal balik, Tuhan suruh Nabi Muhammad perhati, faham, perhati, siapa dia wayak? Aku, Tuhan kata, aku wayak cerita gajah ni dalam Quran. Nak cari orang lebih reti, lebih faham, lebih alim pada aku, tak ada. Jadi dengan sebab tu bila aku wayak cerita Ashabul Fil dalam Quran, maka cerita ni sah. Kerana dia berayak ni bukan Tok Nujun tu, bukan Tok Lebani, bukan cikgu tu, bukan ahli sejarah, dah aku sendiri. Ini benda-benda begini perlu kita perhati. Sebab itulah nak faham agama, tak erti bahasa Arab, tak seharap lah. Kalau kita kata seorang ni doktor tapi tak erti Inggeris, lelah ni dalam sehari dua, setahun dua ni, kalau seorang doktor bukan planet dia, kita tahu dia ni tak erti Inggeris. Tak agak kita kata. Kerana buku rujukan kedoktoran tidak banyak, walaupun makin ada, tapi rujukan asal lelah ni bahasa Inggeris. Jadi seorang doktor ke seorang apa lagi tak erti bahasa Inggeris ni, kita kata dia ni tak erti rujukan. Bila tak faham bahasa rujukan, kawan lagi bubak kedai dia bahasa wah, cocok masuk air sejuk kau, cocok masuk air berapa tak tahu. Begitu juga orang tak erti Inggeris, tak erti Arab. Kecek agama tak erti Arab, rok dengan bahasa Inggeris, rok dengan bahasa Melayu. Kita kata lagu mana. Jadi benar-benar Amos sebut tadi sebagai contoh bagaimana perlunya kita nak Islam nak yakin benar-benar kena belajar bahasa Arab. Dan alhamdulillah kita di Kelantan ni sejak beratus tahun yang hari itu untuk guru pondok, yang mula ni orang sekolah Arab tu pada Ma'had Muhammadiyah apa ni, sekolah yi kita panggil, upah tu naik. Dalam sekolah yi ni kita tambah ilmu pelajaran bahasa Arab. Secara asasnya kita ajar semua nahwu, sarah, fahqa, arud, qawafi. Arud ni ilmu buat pantun, buat syair kita bagi, pun diajar di sekolah-sekolah Arab. Pada arud, qawafi, bagaimana cara nak berpantun, bagaimana cara nak sesuaikan ujung pantun ni dengan perkataan tu, dengan perkataan huruf mati, huruf hidup, harah, semua diajar sekarang. Siapa ke situ nak orang panggil PM apa, isim, zarah, tak zarah ni cukup memang biasa dah. Pas tambah lagi dengan ilmu-ilmu al-ulumuddiniyah. Satu al-ilmuddini, satu lagi al-ulumuddiniyah. Ilmu agama ni kita panggil ilmu wahyu lah. Ilmu wahyu ni ilmu yang tak dapat kita nak fikir sendiri dengan otak kita, dengan komputer ke berapa, kecuali melalui Nabi Muhammad. Hak tu kita panggil ilmu din, ilmu agama. Nak apa nama ni, fiqh, tauhid, tafsir, hadis ni orang panggil ilmu agama. Yang kalau orang tak erti berani, maka dikira ilmu agama tak ada. Bila ilmu agama tak ada, nak kecek juga cakap barang dia tak erti ni. Banyak pemimpin tanah air tak erti sepatah agama, tak mengaji Arab sikit abuk, air kecek agama oleh Allah. Benda dia tak erti. Kalau lok kamu kecek doktor, boleh lah. Tapi siapa dia nak percaya kamu kecek doktor? Cuma melalui baca-baca lebih kurang begitu. Bila-bila duk kecek dengan doktor, bila-bila duk berubah juga dia wayak. Dan nak kau nak buat, nak jadi prop, nak buka klinik nah. Nak panggil apa, nak berubah orang. Orang kata untuk ngaji dua ni. Abang ngaji yang bila-bila duk berubah dengan doktor. Mana boleh jadi. Jadi begitu juga masalah agama, masalah Arab. Jadi kita kena belajar bahasa Arab, dan di Kelantan alhamdulillah mempunyai persediaan. Ya dikira cukup lah ilmu agama dan juga al-ulumuddiniyah, ilmu-ilmu yang ada hubung kait dengan agama. Kenapa? Karena Allah Ta'ala ayat pertama turun dari langit Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Kataan alaq ini sebut dah. Mula-mula ayat turun dari langit sebut dah khalaqal insana min 'alaq. Tuhan yang buat manusia daripada alaq.
alat di mana benda berkata. Gapo dia benda berkata. Kita hanya sebut air mani. Bapa Tuhan tak kata khalaqal insana min mani, minal mani. Bapa dia ubah perkataan mani, dia ambil perkataan alaq. Inilah orang panggil ilmu sains, sains kedoktoran. Nak boleh kepaham alaqi waktu buku Nabi 1400 tahun itu, baru dalam kira-kira 100 tahun ni seorang profesor daripada apa nama ni, Belanda apa nama dia, dalam sebut Arab Palu, orang Inggeris panggil pelok, baru dia faham rupanya mani manusia ni bila keluar daripada orang lelaki, dia pergi cari di puan budu, dia pergi masuk dalam satu saluran, dan saluran ni menuju pada telur perempuan yang menyebabkan dia bergantung situ juga, mengandunglah perempuan kita. Bergantung itulah alaq. Jadi 1000 tahun hari tu orang baca Quran, baca pakai alaq, alaq. Makna tak ada siapa dia reti. Tapi ni bila ada kajian sains, ada mikroskopnya, ada teropongnya, ada kajian yang dia buat beratus-ratus tahun mengkaji, tulis, lepas mati aku pula sambung kajian, aku tulis, lepas mati aku pula sambung. Itulah cerita kaji. Jadi para hadirin semua, hak lagu ni orang panggil sains ni, sains kedoktoran ke, sains pertanian ke, sains kesihatan ke, sains keuangan ke, semua ni benda ni orang panggil al-ulumuddiniyah, ilmu sokongan bagi agama. Maka kita semakin yakin bahawa Nabi Muhammad Nabi sengoti lah, sah dan Nabi. Kenapa? Zaman dia ni orang baca, orang menulis pun tak ada, jarang-jarang putih mata. Makmal jauh sekali, mikroskop jauh sekali, teropong jauh sekali, tapi dia boleh royak benda orang lain ni baru sedar gapo dia maknanya alaq. Lagu mana dia royak dengan keadaan dia tidak buat tesis sendiri, tak bisa sendiri. Jawabnya Jibril royak dia. Dan Jibril ambil depan Nabi. Bila orang tu diberitahu oleh Jibril, kata Nabi. Kita di belah mana alim, baru tak panggil Nabi kerana Jibril tak main royak kita. Jadi kita waktu Nabi ni menjadi kewajipan terima daripada mulut orang jadi Nabi Muhammad SAW. Jadi ilmu sains ni alhamdulillah kita terdedah pada pelajar-pelajar agama kita, baik dan lain baik, supaya kita belajar agama dengan reti, dengan faham, tidak dengan tradisi, tidak. Tu dah 3 perkara sebut amal putih dah. Allah, tak apa kita pergi sikit lagi. Allah. Ambo ni kalau jumpa mikrofon tak dikohor. Dia derah kan. Betul kata. Baiklah, habis tu. Pertamanya tara, makna dia tengok, dan makna dia lihat apa ni perhati. Yang keduanya orang munafik ni adik-beradik dengan orang kafir, walaupun tidak daging darah, tapi Tuhan cap melalui pahaman. Bila pahaman orang ni serupa dengan pahaman orang kafir, maka adik-beradik lah, mengaku tak mengaku punya pasal. Dan sebab tu dalam Quran bila kita baca, bila kita semayang, kita sebut ghairil maghdubi alaihim waladdallin, tak mau orang yang memarah iaitu Yahudi, dan tak mau orang yang sesat iaitu Nasara. Kita kata Yahudi Nasara, aku orang Melayu tidak Yahudi, tak kena. Kalau Melayu tak boleh jadi Yahudi, apa nama hijau? Tuhan kata ghairil maghdubi alaihim. Apa Tuhan tak kata ghairil Yahudi walam Nasara? Dia ubah perkataan Yahudi, dia ubah maghdub. Maghdub ni dalam bahasa Arab panggil isim sifah, wasaf sifat. Orang yang sifat dia maghdup Tuhan, perangai dia, tikah laku dia, tindak tanduk dia ni, orang panggil sifat ni maghdup Tuhan. Hak lagu tu atas dunia ni simbolik Yahudi. Maka Melayu pun kalau panggil tu panggil Yahudi, Arab tu Mekah kali pun kalau panggil tu panggil Yahudi. Jadi oleh ini kita retilah hidup kita atas dunia ni beringat kena duduk atas alladzina an'amta alaihim, jangan jadi perangai Yahudi. Begitu juga jangan perangai sesat. Sesat ni Nasara ni bahasa tok ba, begini tok ba, mengaji apa dak jenis tok ba, mengaji apa dak, itu perangai Nasara. Pun kita jangan buat. Jangan buat sekarang niat tak mengaji, dan jangan buat sekarang kita mengaji tapi tak tahu ilmu. Hak mengaji tak tahu ilmu dia panggil Yahudi. Tak mengaji langsung buat halal haram tak peduli, tak mengaji dak, kita panggil Nasara. Jadi kita ni kena mengaji dan turut apa yang ilmu yang kita belajar, barulah kita ni mukmin. Nak jadi Melayu ke kita, nak jadi Cina kita, tak ada apa-apa, tak ada masalah apa. Baik, yang keduanya masuk ayat kita, orang munafik ni dia sanggup kata pada adik-beradik dia, saudara dia,
la in ukhritum lanakhrujanna ma'akum. Apa ni cerita apa ni Yahudi di Madinah, ada Bani Nadir, ada Bani Qainuqa, ada Bani Mustalaq. Dia dua tiga ni dikira adik-beradik bagi Arab, apa ni Arab Madinah ni. Orang ni sanggup nak lawan Nabi Muhammad, apa nama ni, beri kerjasama dengan kafir Yahudi ni. Dia kata, tuan-tuan semua ni, Yahudi, kalau Muhammad halau keluar, kami akan keluar sama. Baik, cara lagu tu makna Nabi Muhammad akan gerung. Muhammad akan gerung. Kerana puak-puak demo ni termasuk kawan, bila kawan kapuh dengan demo jadi ramai, maka Muhammad akan takut. Dengan sebab tu demo kena lawan Muhammad. Kawan lawan sama. Kalau Muhammad lawan demo, perang dengan demo pun, kawan akan sokong. Kalau dia Muhammad keluar, kawan keluar sama dengan demo. Dan kalau dia perang dengan kawan akan sokong. Itu ikrar daripada golongan munafik yang diketuai oleh Abdullah bin Ubay. Ikrar kepada apa ni Yahudi yang dikira adik-beradik bagi Arab. Wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Allah saksi dengan Allah bersaksi. Allah ni tak raja pelawak. Kalau dia tak bersaksi pun kita yakin dia berkata betul. Dia bersaksi wallahi wa billahi wa tallahi. Kalau kita pergi mahkamah tu akan bimbang, takut saksi ni bohong. Aku bimbang takut saksi depan tu hakim bohong, dia minta saksi wallahi wa billahi. Apa kita bersaksi lah. Agak-agaknya saksi depan tu hakim tidak berbohong, kerana kita ambil Tuhan sebagai saksi. Wallahi wa billahi wa tallahi ni maknanya saya tu hakim kecek benar. Kalau orang lain tak mengaku pun Allah mengaku. Allah ya, saya sebagai kawan bagi Allah, Allah mengaku bahawa saya kecek benar. Itu makna sila apa ni saksi ni. Gak Allah Ta'ala tak payah saksi dengan siapa-siapa, moga dia Tuhan. Tapi dengan sebab Allah ni kecek dengan orang, Quran daripada awal sampai akhir ni untuk orang, bukan untuk batang kayu, bukan untuk lembu kubah, bukan untuk siapa. Maka orang-orang ni ada pelawak, ada. Maka supaya kita yakin 100% bahawa Tuhan ni tak berlawak, walaupun kita tak pernah fikir Tuhan ni berlawak, Tuhan kata wallahu ya syahid. Tak apa oleh Muhammad, kalau orang berasa tak percaya ke aku sendiri bersaksi. Aku saksi diri aku. Aku bawa diri aku jadi saksi. Saksi apa? Innahum lakadzibun. Sesungguhnya mereka itu pelawak belaka. Puak-puak kafir sama Allah, puak munafik ni pun pelawak. Walaupun sebut depanmu, sebut ikrar, buat saksi, tapi aku yakin hati puak dia pelawak. Para hadirin semua, sekali lagi yang sebut munafik ni bahaya. Jangan-jangan kena kita. Sebab tu bila kita ban pagi hari lutari naik ban asyhadu an la ilallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tok bila hok deban kapur ni perhati sikit, biar yakin benda hok tu mulut dia asyhadu pagi hari ni. Jika anak tak bangun, jika bau ayat tanah pun tak berkukuk lagi, dia ayat dah. Aku sanggup jadi saksi bahawa tak ada yang maha kuasa, yang maha bijak, maha pandai kecuali dia Allah. Dan aku sanggup jadi saksi bahawa Muhammad ini utusan Tuhan. Sengerti kau dah mana? Kau ikut arah ajar apa butium gitu, apa keset. Berarti akhirat pula. Tuhan kata, muka ni gitu. Duk kayak kau seperti kampung putih negeri bahawa aku Tuhan, tapi tinggal aku. Tolak Islam ambil kebangsaan, tolak Islam ambil sosialis, tolak Islam ni tu bila ni. Akhirat pula soyok mulut Tuhan. Ingat sikit. Beringat, kalau kita kata ni ada saksi. Sebab tu Nabi sebut kalau pergi ke mana-mana sekalipun, sama ada mu duduk laut, duduk darat, duduk mana pun, bila siapa tanya semayang mu kena baik. Kerana fa innahu la yasma'u madar sautika insun wala jinn. Kerana suara mu ikut orang dengar, jin kau, orang kau, pun kayu kau, rupuk kau, bila mu kecek sesuatu ni dengar di makhluk, akhirat jadi saksi. Bila tu bila kata asyhadu la ilallah asyhadu anna rasulullah ya Allah salah ayat falah, suara dia ni lebih lagi ni guna mikrofon pula. Atas perabung baik, rumah batu baik, batang kayu baik, rupuk kau, batu atas jalan raya, semua dengar benda ni. Jangan fikir batu ni tak selingkuh, tak ada. Jangan. Hok kita duk kecek lo ni, peramu duk kecek adik-adik duk kan. Akhirat kalau hok mana kecek ni pekok belaka. Al-yawma nakhtimu ala afwahim. Akhirat kalau aku pekok ke mulut orang. Muhammad dari surah Yasin tu beri benar kita baca surah Yasin. Al-yawma nakhtimu ala afwahim.
Akhirat lu aku tutup, aku gam, aku pekok mulut orang. Tak apa dia kecil akhirat. Sebab tu waktu ambo lancar video orang pekok barang. Orang pekok kita buat video semaya buat dia baca tahu melalui tangan. Bila ambo tengok orang pekok ni guna tangan bahasa isyarat kata. Berai mata. Allah, dia pekok nak baca Quran tak leh. Moga gapo tahulah dengar dia tak dengar ko anak lidah dia tak selamat ko maka dia tak boleh baca Quran. Maka dia nak baca juga tu guna bahasa isyarat. Kita hok tak pekok ni tak semayang dah. Berasa tak ada apa bangun pergi kecek. Ha penuh bulu. Macam nak pasang suka seseorang. Ha. Mayang dah. Teh tak baca. Hok pekok ni nak baca tak boleh guna tangan. Hok kita tak pekok ni. Putus kat tu. Ni kena ingat molek akhirat kelak menatan ni pekok dak tak macam tahu bedak. Lepas ni aku pada reti. Tak siapa aku pergi kat tu. Inna Allah yafsilu bainahum yaumil qiyamati fima kanu fi talibun. Pagi tak di subuh tak ada. Biasa untuk tu iman. Bila semai subuh pagi jemaah dia baca sajadah ayat sejadah. Dalam ayat sejadah tu sebut ujung tu inna Allah yafsilu bainahum yaumil qiyamah fima kanu fi talibun. Akhirat kalau Muhammad aku jadi tu akil. Aku jadi tu guru, aku jadi polis, aku jadi tu akil. Segala portfolio atas dunia ni mung apa ni tu akil. Mung orang politik kecek dewan. Mung polis kita kat orang. Akhirat kalau aku ambil belakang portfolio ni tugas aku ambil belakang. Aku dia kat orang. Aku jadi tu akil. Aku bubuh yang belakang. Wadah pun aku, tuk guru pun aku, polis pun aku akhirat. Jadi lolo ni tak siapa lagi pekat Allah Ta'ala jadi tu hakim. Kita jadi tu hakim melalui Quran. Lagi Quran ni ada maka kita berujuk pada Quran. Akhirat kelak orang masuk neraka ni kita turut Quran bukan tak turut perlembagaan. Ingat molek tu. Akhirat kalau masuk neraka ni kita turut Quran apa kita turut perlembagaan. Buat tukar selo. Akhirat kelak masuk neraka ni kita turut Quran. Perlembagaan Malaysia, ke perlembagaan Mekah, ke perlembagaan London, ke perlembagaan India, ke tak pakai kerja belaka. Hak kita berasa pakai tu kita. Kita budak-budak. Zaman kecil-kecil itu lama apa dia jual. Jual pitih ke apa dia? Batu hak pecah. Kutip-kutip batu lah hak pecah-pecah ni kita buat duit. Olah duit. Ambil tanah capu-capu air, bola pu, ubah air lapu, ambil tanah capu-capu ni koleh. Ni channel. Ni sekabu jual. Siapa dia banyak batu pecah orang tu banyak pitih. Suka boleh sejian dua dia apa tu lah. Kita lerak dah. Muka buat lalu. Dunia lalu buat lalu ni. Akhirat kelak hak mana tak turut Quran masuk neraka. Ambo turut perlembagaan Malaysia, ambo turut perlembagaan Inggeris, ambo turut. Tuan kata aku. Mu ni Malaysia buat aku buat. Mu ni London buat aku buat. Ni masalah besar. Ya tebang kita sambut maulud kerja ni. Belawak tengah tembok keruh habis segala orang berapa belawak tu peluh pelang. Lepas tu balik tak sampai zuhur. Tak dapat menyanyi. Coba dia buat menyanyi saing. Tak ikut apa. Saing kita buat menyanyi. Ketua pejabat kita buat menyanyi. Ibu bapa kita buat menyanyi. Kita buat menyanyi polis. Boleh nak kita buat menyanyi polis. Kata ni daripada mana? Kau nak belawak pergi kan? Tapi sebab tu hamba jadi menteri besar. Dasar Islam negeri kita ni. Hamba tak rajin ke orang belawak tu tembok ki maulud. Inilah maulud hambanya dan maulud dia kata tiap-tiap masa kita sembahyang. Tiap-tiap masa kita berjual beli cara halal. Pitih mah cara tak ada rebo, tak ada risuah. Ni sebenar-benar maulud. Belawak tak belawak sallallahu alaihi wasallam juga pun tak ada. Dia mau nak buat juga hamba tak larang. Ada dalam buku ni ada disebut benda ni. Buku hak hamba sebut tadi ni ada disebut sikit. Hamba baca 2-3 lah ya. Allahu Akbar. Jadi boleh yang demikian para hadirin semua. Apa namanya? Itu. Sebab tu depan ni ada Quran.
Oleh kerana munafik, golongan munafik, Melayu munafik, Arab munafik, apa nama ni, siapa dah lagi, Cina munafik, apa semua ni bahaya. Maka dalam Quran ni surah Baqarah start daripada wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir, terus apa ke innallaha ala kulli syai'in qadir. Berapa ayat tu? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ayat. 11 ayat cerita hak orang munafik. Tapi bila cerita hak kafir, orang kafir, Melayu kafir ke Arab kafir, 2 ayat je. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Su'ska la yu'minun. So, qatamallahu 'ala qulubihim 'ala sam'ihim, su'ska 'adzabun 'adzim. 2 ayat. Cerita hak kafir hanya 2 ayat. Cerita hak munafik ni berapa tadi? 11 ke berapa? Lah ayat. Kerana hak kafir terang. Melayu kafir, Arab kafir, Cina kafir terang. Jika orang bayar tak bayar, soh kafir. Jika orang gapo militer dia minum arak, soh dah kafir. Jika orang berurusan ekonomi dengan cara halal, dia rasuah, soh dah kafir. Nak kata soh tu juga muka dia kafir, muka dia munafik. Ada kata dak main-main for fun kata dia. Main-main. Jadi pasal main-main ni lah kita duk berasa main-main, hakikatnya tak. Sebab kita ni adik-adik kafir. Jadi supaya Allah molek gambaran munafik ni, Allah Taala buat satu persatu. Sebagai contoh, ayat pertama, ayat 8 surah Baqarah. Wa minan nas man yaqulu amanna billahi wa ma hum mu'minin. Tengok kita orang munafik. Yang jangan kena kita. Ada di antara orang, hei manusia, hei Muhammad, orang sanggup kata nah, amanna billahi wa bil yawmil akhir. Kawan pun beriman dengan Allah, kawan pun beriman dengan akhirat. Tuhan kata wa ma hum bimu'minin, sedangkan dia tidak beriman. Dia kata dengan mulut amanna billahi wal akhir. Kalau kita kata la asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, hakikatnya hal tu kata ni apa panggil juru bahasa hati. Innal kalama la fil fuad wa innama ja'al lisan fuad dalila. Cakapan ni bukan mari lidah, mari daripada hati. Bila dia kata amanna billahi wal akhir, benarnya tak ada hati. Yaqulun bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Orang ni Muhammad berkaitan dengan mulut, tak berkaitan dengan hati. Sedang kecakapan ni juru bahasa hati. Hak mana duduklah hati, hak tu di luar melalui lidah. Tapi ada orang atas dunia ni ada kecaknya lidah, tak serupa dengan hati. Hati lain, cakap lain. Cakap tak serupa bikin, kata orang lain. Ni puak-puak munafik ni, puak-puak tak. Masuklah orang menyebut asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna rasulullah. Kita orang Melayu ramai mucak tapi tolak Islam, ambil kebangsaan. Dia mau tolak apa? Kes comel kau, kes hudu. Dia mau tolak Islam ni kes comel kau, sebab tu dia mau tolak. Oh, comel Islam kau tolak lah. Kau kes hudu. Bila kita tolak, kes hudu. Tolak sayur, tolak kain, tolak lauk, tolak pakaian, tolak apa saja. Bila tolak, kes tak sepenuh. Orang beri gula pada kita. Tengok kawan ni, hak ni tak boleh, pedah ni. Hak ni apa merah nyala, hak ni lemuk banyak, hak ni panah ni apa, tolak. Jadi sebanyak mana benda orang tolak, hak udah. Tak masuk Islam. Tolak, ke udah. Tak usah kecak banyak dah. Dah, tolak Islam, hari tu udah. Islam ni udah, Nabi Muhammad udah, Allah Ta'ala udah, bukan Islam lagi Allah Ta'ala. Nak ke Tuhan tu udah juga lah. Dia mau duduk nyawa hari ni, tak apa dia buat udah. Dia minum air hari-hari, tak apa dia buat air. Dia mau duduk kecek dengan mulut dia tak apa dia buat. Dia mau duduk telan air, telepon dia tak apa dia buat. Dia mau duduk bubuh dia berok jubur dia tak apa dia buat. Orang kecek uduh lagi ni padang dengan uduh. Serba Allah buat kau. Tapi orang yang bahasa je ni, fikir yang singkat ni, dia boleh tolak Islam. Bila tolak Islam, Nabi Muhammad tolak. Bukan Nabi Muhammad melalui Nabi Muhammad Islam. Pak Tuhan pun dia tolak, Pak Jibril pun tolak. Bila sebut Jibril tolak dekat muka Jibril ini bawa wahyu. Jadi Yahudi tolak juga. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa Jibril fa inna Allah. Jibril apa nama Yahudi satu hari dia kata Muhammad, siapa dia hari wahyu kamu? Nabi kata Jibril. Oh, kalau Jibril tak boleh, aku tak terima. Muka Jibril musuh aku. Tu Yahudi, Melayu bukan Melayu Yahudi, tak tu.
Tak usah kacak banyak lah. Kata tu begitu. Tolak Islam, itu Islam kacak. Tak sepenuh, tak berapa. Sebab tu kita kena beki, tambah, tolak kata kan. Kalau demo duduk di Malaysia, coba royak perlembagaan Malaysia tak sepenuh. Gua ni tak bergerak apa ni? Dah tak sepenuh, tak hidup lain. Hidup lain, kita pada mau duduk naji ke berapa. Setara perlembagaan yang biasa diubah, gotu ubah, bukan 4-5 tahun ubah, gotu bukan pun bila kita tolak marah dari. Ini ke Tuhan. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Agama hari ni Muhammad sepenuh molek dah. Dia kata tu. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma 'allimna minhu ma jahilna wa dhakkirna minhu ma nasina warzuqna tilawatahu ana al-layl wa atraf an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma ij'al khair umrina awakhirah waj'al khair a'malina khawatimah waj'al khair ayyamina yawma nalqaka fihi. Rabbana innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma innaka jami'un nasi liyawmin la riba fihi fajma' bainana wa bain nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. رب الرحمن الرحيم.